Mona Fendi. Aku sebut je pasal Mona Fendi, korang mesti pernah dengar kan siapa Mona Fendi ni. Dan dia pernah terkenal ketika dahulu. Siapa Mona Fendi ni? Dan kenapa dia terkenal? So, let's go. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, aku Ayat daripada PKS. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan tekan button bell. Okey, kali ni aku nak kongsikan sikit kisah pasal Mona Fendi. Alright, Mona Fendi ni nama sebenarnya ialah Maznah binti Ismail. Dilahirkan pada 1 Januari 1956 iaitu di Kanga Place. Mona ni dulu dia seorang penyanyi dan dia juga pernah menghasilkan sebuah album yang berjudul Diana 1 dan diterbitkan pada tahun 1987. Dan kenapa nama Maznah ni dia tukar kepada Mona Fendi? Okey, masa tu dia tengah jadi artis. Biasa nak dapatkan nama glamour, dia letak nama Mona. Dan Fendi tu adalah nama suami dia. Dan bila dia dalam dunia nyanyian, dia rasa diri dia macam tak boleh nak pergi kan. So dia tukar bidang daripada nyanyian jadi seorang bomoh. Nama penuh suami dia adalah Muhammad Effendi Abdul Rahman. Asal perkahwinan diorang ni, diorang ada seorang anak perempuan. Alright, kalau korang nak tahu, Effendi ni dia adalah suami ketiga. Dia juga pernah belajar silat di Indonesia dan mungkin juga disebabkan dia pernah belajar silat, sebab tu dia jadi bomoh kan. Dan Mona juga terkenal dengan orang-orang bangsawan. Inilah antara sebab-sebab kenapa Mona Fendi ni terkenal. Pada 13 Julai 1993, seorang ahli politik yang bernama Datuk Mazlan telah datang ke rumah Mona dan Fendi untuk buat upacara mengukuhkan lagi kedudukan dia di dalam dunia politik. So, bila Datuk Mazlan datang ke rumah Mona Fendi ni kan, dia diminta untuk mandi bunga. Konon-kononnya orang cakap untuk menaikkan aura ni lah kan. Dimandikan sendiri oleh Effendi, iaitu suami si Mona. Dan selepas dia mandi, diorang minta Datuk baring di atas lantai sambil tutup mata. Sebab dia kotor, dia baring sini, kepala ada sana. Lepas tu dia alaskan dengan batu-batu kepala tu. Kan Mona masa tu betul-betul atas kepala Datuk Mazlan. Raimi, iaitu pembantu Effendi, masuk dengan tiba-tiba dan tak payah cakap banyak kan. Dia terus pancung kepala Datuk dengan menggunakan kapak. Wow. Mona terkejut Dan diorang, Mona sendiri tak tahu plan Zuraimi dan Effendi masa tu. Okey, arwah Datuk Mazlan telah dikerat sebanyak 18 bahagian dan ada sebahagian daripada badannya telah disiat-siatkan. Rupa-rupanya Datuk Mazlan ni telah dilaporkan hilang lebih awal, iaitu pada 2 Julai 1993 selepas dia keluarkan duit RM300,000. Keesokan harinya, Mona dan Fendi telah pergi ke KL untuk membelanja seperti barang-barang kemas, pakaian dan sebagainya. Dan dia telah membeli sebuah kereta Mercedes-Benz. Zuraimi ni, dia seorang penagih dadah, telah ditahan oleh pihak polis. Zuraimi juga telah memberi tahu kepada pihak polis dia yang membunuh Datuk Mazlan. Dan Zuraimi juga yang memberitahu dia tanam di mana dan dia buat dengan siapa. Dan kes ni terbongkar begitu saja pada 23 Julai 1993. Jadi, Mona dan Fendi ni telah menjadi suspek utama dalam kes pembunuhan Datuk Mazlan. So, pihak polis telah pergi ke kampung Pama, iaitu di Pahang, untuk mencari arwah Datuk Mazlan. Dan betul, mayatnya ada di sana dan telah
ditanam sedalam 1.8 meter ke dalam. Mona dan Fendi telah ditangkap di Wangsa Maju KL. 24 Oktober 1997, hakim telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati pada Mona, Fendi dan Juraimi. Bila disiasat dengan detail, Mona tidak dijadikan suspek utama, tapi Mona jadi suspek ketiga dalam kes pembunuhan ini, sebab suspek utama ialah Fendi dan Juraimi, sebab diorang yang plan segala-galanya untuk membunuh Datuk Mazlan. Peguam Mona ada buat rayuan untuk melepaskan Mona, tapi Mona dah bercakap Kalau dia dilepaskan, dia nak suaminya juga dilepaskan. Dan kalau suaminya digantung, dia juga akan digantung. pada 2 November 2001 jam 5.59 pagi, diorang telah digantungkan dengan serentak dan mayat Mona dan suaminya telah disemadikan di kampung Sungai Kantan Kajang. Mayat Juraimi pula ditanamkan di Pong Teluk Gong. Selepas Mona Fendi dipenjarakan, ada kabar angin mengatakan, Dan Mona ni boleh membaca surah Al-Fatihah secara terbalik. wow, hebat tu. Dan ada banduan telah mengatakan dia setiap malam seolah-olah tengah membaca mantra. Dan dirinya juga boleh terapung. Dan lagi satu cerita yang ada mengatakan dia Telah digantung 3 kali. adakah ini kisah benar atau mitos? Diceritakan sendiri oleh seorang Sarjan Azizah. Beliau ni telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga Mona Fendi sepanjang dia di dalam penjara. Sel yang Mona duduk ni antara yang paling depan dan Mona pernah teguh Sarjan Azizah ni, tetapi Sarjan Azizah tidak layan. Hari pertama dia tegur, hari kedua dia tegur dan hari ketiga Sarjan Azizah tidak layan. Sampai hari keempat, Sarjan Azizah baru jawab salam Mona Fendi. Dan sejak tu juga Mona dengan Sarjan telah menjadi kawan baik. Sarjan Azizah sendiri menjawab arwah Mona Fendi ni adalah seorang yang baik dan setiap percakapannya dia jaga, dan dia sendiri tidak pernah memburuk-burukkan banduan-banduan lain pada Sarjan. Dan Sarjan juga pernah kongsi yang Mona ni jaga solat dan selalu membaca Al-Quran. Okay, telah terbukti kisah sebenar tentang arwah Mona Fendi. Dan kenapa orang kita dulu cerita macam-macam pasal Mona Fendi? Sebab kemudian dia nak tambahkan lagi sensasi cerita pasal Mona Fendi. Dan ini buktinya yang Mona Fendi semua cerita yang sebelum ni tidak benar. Okey? Dan siapa kita untuk menilai orang pada masa lampau? Dan dia sempat taubat sebelum digantung. Dan inilah kisah sebenar Mona Fendi.